Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita adakan Forum Prestasi Kerja Anggota Polis bagi subjek Hubungan Manusia GMGM 3013. So pada malam ini saya selaku moderator dan ahli panel terdiri daripada 3 orang iaitu Hanif, Faizal dan juga Syarif. Seperti yang kita sedia maklum, organisasi polis adalah satu institusi yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan bagi menjamin kemakmuran. Sebagai anggota, ada tak masa-masa yang boleh membuatkan motivasi seorang anggota menurun dan macam mana nak atasi? Bagaimana pendapat anggota-anggota yang ada pada malam ini? Terima kasih kepada moderator kita, Syaz Ahmad. Saya sebagai Lance Corporal Hanif bin Hashim dan tugas di IPK Negeri Sembilan dalam cawangan pengurusan. Bagi pendapat saya, untuk pengetahuan umum, sebelum kami dilantik menjadi pegawai rendah polis ataupun pegawai kanan polis, kami telah dilatih selama 6 bulan dan 9 bulan di pusat latihan. Jadi dalam masa yang sama kami telah dilatih secara fizikal dan mental untuk seperti mana yang moderator tanya tadi, adakah merasa down dari semasa tu? Sebenarnya tidak dinafikan, memang kerana kami terpaksa fikirkan masalah orang lain dan sedangkan kami sendiri ada masalah. Tetapi benda tu adalah corak, dia ibarat corak kehidupan kita lah. Dalam hari yang kita tempuh, kita akan lalui bermacam-macam ragam karenah publik yang kita akan jumpa. Dan cara kami atasi tekanan yang datang tu adalah dengan mengutamakan hobi kami. Seperti macam pendapat saya akan meriliskan saya punya tekanan dengan saya berbasikal dengan masyarakat. Dengan aktiviti tu saya dapat mengenali antara satu sama lain dan mengeratkan hubungan silaturahim dalam masyarakat lah. Dan kita orang akan bertukar pendapat sesama sendiri. Tapi yang lain saya nak komen ataupun yang selanjutnya boleh utarakan pendapat anda. Terima kasih Anab. Okey. Bagi saya isu tekanan ataupun prestasi kerja ni memang dah lama lah dalam PDRM. Okay, di mana jabatan PDRM ni memang dari dulu hinggalah sekarang dia memang terbeban dengan terlampau banyak lah bebanan kerja. Itu mungkin kita dalam PDRM ni kita banyak melakukan tugas-tugas yang di luar skop penjawatan kita lah. Okay, mungkin tugas-tugas yang lain yang mungkin bukan bidang kita. Okay, jadi cara nak atasi tekanan-tekanan yang sebegitu dengan tugas yang banyak, dengan tugas yang bukan bidang kita, bukan bahagian kita, mungkin saya akan mempelajari tugas-tugas yang baru tu supaya tugas tu dapat memudahkan saya. Jadi secara tidak langsung saya punya tekanan kerja tu berkurangan lah sebab saya dah mahir dalam tugas yang diberi tu. Selain itu saya juga mungkin dalam tugasan yang lain saya akan berbincang masalah saya, apa yang saya tak faham kan. Mungkin kita boleh luahkan perasaan pada rakan seperti macam itulah. Itu sajalah. Terima kasih. Bagi saya, motivasi merundum dalam kerja ni perkara biasa. Dan untuk saya, kalau saya motivasi saya merundum disebabkan kekangan kerja, tak cukup tidur ataupun kena marah. Lepas tu macam mana saya nak atasi dia? Saya akan jumpa dengan seseorang yang boleh dengar apa yang saya nak cakap, saya nak luahkan. Lepas tu dah lah lega. Macam tu je. Itu saja. Okey, faham. So disebabkan tekanan tu ada tak membuatkan prestasi tu menurun ke masa melakukan tugas ataupun memberi motivasi untuk masa waktu bertugas? Pada pendapat saya, kalau tekanan tu sebenarnya kita tak boleh ambil yang negatif lah. Bila kita ambil negatif side, dia akan berbalik pada kita yang negatif. So kita ambil positif. Bila kita ambil positif, dia akan jadi satu motivasi lah
pada diri kita dan kita akan bertugas dengan penuh amanah dan penuh amanah tak kira di mana jua kita berada lah. Ada lagi yang nak tambah ke? Adakah tekanan tu memberi motivasi yang baik ataupun dia memudaratkan? Memang memberi motivasi yang baik sebenarnya sebab kita dapat belajar daripada kesilapan kita, daripada apa yang kita lalui sebelum ni. Jadi benda tu memang ada positif dia lah. Bagi saya dia sebenarnya dia terpulang, bagi saya lah, dia terpulang pada diri masing-masing. Macam mana kita nak menyesuaikan diri kita untuk menjadikan benda tu sebagai motivasi. Jadi pokok pangkal ni semua daripada diri kita lah. Bagi saya macam tu. Terima kasih. So, prestasi adalah kualiti yang merupakan hasil pencapaian seorang individu ataupun kumpulan. Adakah sokongan sosial amat penting sebagai anggota dalam mengekalkan prestasi yang baik? Sangat-sangat penting. Sokongan sosial. Sebab? Bagi saya dalam PDRM ni, kita memang dah diterapkan lah dalam diri untuk bekerja secara berpasukan lah. Di mana mungkin bekerja secara berpasukan ni menghasilkan tugas-tugas yang kata lebih efektif lah berbanding kita bekerja secara sendirian lah. Sebab terlalu banyak untuk kita nak handle sesuatu tugas tu, mungkin menyebabkan tugas kita ni kurang efektif lah. Kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. So kefahaman tu juga penting lah sebenarnya kan? Yes. Kefahaman satu antara lain tu memang penting lah. Lagi satu nak tanya, kalau dalam PDRM, macam mana prestasi anggota polis tu diukur? Macam mana diorang dapat tahu prestasi tu makin baik ke, prestasi tu semakin turun ke, macam mana PDRM menentukan prestasi seseorang anggota? Sebab untuk pengetahuan moderator, prestasi ni diukur melalui penyelia. Dia ada dua communication di mana penyelia dan anak buah. So prestasi ni, penyelia ni akan menilai prestasi anak buah ni dari semasa ke semasa. Dan selain daripada itu, kita orang ada sasaran kerja tahunan. Mana benda tu satu kejayaan. Seperti mana yang tadi Faizal telah nyatakan, memang telah dipupuk dalam PDRM ni, kita bekerja secara berkumpulan. Dan bergerak sendiri ni tidak digalakkan. So sesebuah kejayaan tu bergantung pada individu yang berada dalam kumpulan, dalam sesebuah kumpulan tersebut. So ada teori yang mengatakan kecerdasan fizikal dan mental amat penting dalam mengekalkan prestasi yang baik lah. So apa yang dimaksudkan dengan kecerdasan fizikal dan mental bagi seorang anggota untuk mengekalkan prestasi yang baik sewaktu bertugas? Kecerdasan mental dan fizikal. Untuk kecerdasan fizikal dan mental tu, macam yang Syaz sedia maklum tadi, yang PDRM ni dimaklumkan juga dengan oleh Syaril, yang PDRM kurang tidur, kerja yang tidak tentu masa, kan, yang tidak menentu. Jadi kita kena mempunyai kecerdasan lah, mental dan fizikal ni. Mungkin fizikal ni kita boleh bersenam apa semua untuk mengekalkan kita punya prestasi kerja tu lah, untuk menghilangkan stres. Dia macam-macam kebaikan yang kita dapat lah. Jadi antara untuk nak mengekalkan hasil kerja yang efektif tu, memang perlukan kecerdasan fizikal dan mental lah untuk tugas ni. Okey, selain itu, sebabkan sekarang ni kita masih lagi
baru beralih ke arah endemik daripada pandemik. So cabaran yang paling sukar sekali untuk anggota polis menghadapi pada waktu COVID-19 berlaku sebelum ni. Pada pengalaman saya sendiri pun ketika kita negara berdepan dengan pandemik COVID-19, di mana saya sendiri ditugaskan selama 12 jam tanpa henti. Kalau sebelum ni kita hanya bertugas 8 jam sehari, tetapi masa waktu pandemik kami terpaksa bertugas selama 12 jam sehari tanpa henti, dan waktu masa tu memang rehat pun tak cukup sebenarnya, dan kita orang kena cover area yang meluas, sedangkan anggota hanya ada yang anggota ada strength kita orang tak ramai, tapi kerja tu harus kita buat. Macam itulah. Dan pengalaman saya, kita kerja 12 jam. Selalunya kalau sebelum ni, jadual yang sebelum ni kita kerja 8 jam, 4 hari ataupun 5 hari kita akan rehat, rest. And then tapi masa pandemik tu kita kerja 12 jam, seminggu terusan. Tak ada rehat. Jadi dibekukan. Ada yang kena COVID tak? Kena COVID ke? Yang kita orang hadapi masalah kekangan tu antara kekangan anggota yang telah dijangkiti COVID-19. Kat situ dah kekurangan kekuatan kat situ lah. So ada patah semangat tak? Kalau nak kata patah semangat tu tak ada, sebab kita ni di barisan hadapan, kita kena hadapi apa yang datang je lah dalam hidup kita. So Syahrir ada apa nak cakap ke? Macam saya, cuti beku, lepas tu sepanjang PKP tu tak dapat nak balik kampung. Tapi benda tu kita ambil positif lah, sebab untuk negara juga kan. Jadi kerja je lah macam biasa. Ada rasa macam kan masa tu kita sebagai rakyat, sebagai orang biasa, orang awam, selalu macam menghentam-hentam ataupun bagi kritikan yang macam tak elok kepada PDRM. Masa tu apa yang anggota-anggota cuba nak counter back the negative comments macam tu. So what do you do? Sebenarnya moderator, untuk pengetahuan, komen netizen ni yang membuatkan kami lebih terkenal di mata dunia. Betul. Dan untuk pengetahuan publik lah kan, dengan komen netizen yang negatif tu, sebenarnya kami tak ambil kisah pun, sebab kita hanyalah manusia mana yang tak melakukan kesilapan. Dan tak semua orang boleh hadapi pandemik, di mana ni satu situasi contoh lah kan. Kami bertugas menjaga sekatan-sekatan jalan raya untuk membanteras daripada rantaian COVID ni kan. And then ada sesetengah publik yang ambil endah tak endah. Lepas tu dalam masa yang sama mungkin ada ahli keluarga yang kena, tapi kita orang still bertugas macam biasa dengan penuh dedikasi dan menganggap kita kerja pun ikut arahan. Ya. Masih berlandaskan SOP lah orang kata. Faham. So sebenarnya negatif komen tu sebenarnya lagi membantu jugalah. Tapi ada tak rasa macam marah ke, macam kau sepatutnya appreciate, orang tak boleh jumpa family, tak boleh tu semua kan? Kita tak boleh paksa orang untuk suka kita. And then dalam 1,000, takkan 1,000 tu semua tak suka kita. Betul tak? So kita ni hanya menjalankan tugas yang telah diamanahkan je lah. Faham. So okay, setakat ni itu saja soalan pada malam ini. Terima kasih kerana bersama dalam forum ni dan membincangkan tajuk prestasi kerja sebagai seorang anggota.